Assalamualaikum, nama saya Nurizati binti Syafiee. Apakah yang dimaksudkan dengan falsafah? Falsafah berasal daripada dua gabungan perkataan iaitu philo yang bermaksud cinta dan juga sophia yang bermaksud hikmah. Gabungan dua perkataan ini dikenali sebagai filosofi di dalam bahasa Inggeris dan juga di dalam bahasa Melayu dikenali sebagai falsafah yang bermaksud cintakan hikmah. Ahli falsafah pula merujuk kepada seseorang yang sangat cintakan hikmah iaitu ilmu. Salah seorang ahli falsafah barat ialah Plato ataupun nama sebenarnya ialah Aristocles. Beliau sangat terkenal. Beliau juga merupakan ahli falsafah Yunani kuno dan diiktiraf sebagai salah seorang tokoh terpenting di dalam falsafah barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syafiqah binti Mak Idris dan saya akan meneruskan pembentangan tentang latar belakang hidup tokoh ahli falsafah yang dikenali sebagai Plato. Plato merupakan sejarawan yang terkenal. Beliau merupakan ahli falsafah Yunani kuno dan merupakan pelajar Socrates dan juga guru Aristoteles. Kebanyakan tulisannya mengupas tentang keadilan, keindahan dan persamaan dan pelbagai lagi ilmu seperti falsafah politik, kosmologi dan falsafah bahasa. Terdapat banyak pandangan mengenai kelahiran Plato. Seperti sejarah tradisional mengatakan kelahiran Plato sekitar 428 sebelum Masihi. Tetapi kepada sejarah moden yang menelusuri peristiwa kemudian dalam hidupnya percaya bahawa dia dilahirkan antara tahun 424 dan 413 sebelum Masihi. Kedua ibu bapanya merupakan bangsawan Yunani. Ayah Plato dikenali sebagai Ariston berasal dari Raja-Raja Athens dan Messenia. Ibunya dikenali sebagai Perictine dikatakan berkaitan dengan abad ke-6 sebelum Masihi. Merupakan negarawan Yunani Solon. Pada sekitar tahun 385 sebelum Masihi, Plato mendirikan sekolah pembelajaran yang dikenali sebagai akademi yang dipimpinnya hingga kematiannya. Dipercayai sekolah itu terletak di taman tertutup yang dinamakan sebagai pahlawan Athena yang legenda. Seterusnya ialah tentang latar belakang pendidikan Plato. Pendidikan beliau bermula sejak beliau kecil lagi dengan pelajaran tentang pelajaran umum, melukis, menulis dan beliau juga belajar tentang muzik serta puisi. Kemudian Plato meneruskan pendidikannya dengan belajar tentang pelajaran di dalam bidang falsafah dengan beberapa orang guru. Seterusnya, tidak lama selepas salah seorang guru Plato di dalam bidang falsafah meninggal, beliau pergi mengembara dan pengembaraan tersebut dimulai ke Megara dan seterusnya diteruskan ke Kairin. Di Kairin, Plato telah belajar lebih mendalam tentang ilmu matematik. Selain itu, terdapat 5 orang guru yang bertanggungjawab memberikan pendidikan kepada Plato. Dan ianya terdiri daripada yang pertama ialah Pyralempas yang juga merupakan bapa tiri Plato. Yang kedua ialah Critias, beliau mengajarkan tentang ilmu agama kepada Plato. Yang ketiga ialah Kratilos, iaitu guru pertama Plato memberikan pendidikan dalam bidang falsafah. Yang keempat ialah Sokrates, ialah guru kedua dalam bidang falsafah dan Plato menganggap beliau sebagai guru utamanya. Dan guru yang terakhir Plato ialah Theodoros. Beliau merupakan guru matematik Plato semasa Plato berada di Kairin. Assalamualaikum dan hai semua. Hari ini saya, Muhanisa dari Grup 2 akan menceritakan sedikit mengenai karya-karya Plato seperti yang kita ketahui. Plato merupakan ahli falsafah barat yang terkenal dengan penulisannya. Penulisannya yang menggunakan bahasa-bahasa yang indah dan menawan untuk menarik perhatian pembaca. Ini kerana setiap penulisan Plato telah menggunakan kaedah yang telah diajar oleh Sokrates, iaitu yang digelar Elenchus. Sokrates adalah satu guru yang dikagumi oleh Plato dari segi karya, falsafah dan seni. Daripada kaedah tersebut, terhasillah karya Plato dalam bentuk buku. Ia terdapat 3 buku Plato yang terkenal iaitu Republic, Politicus and the Law. Ketiga-tiga buku Plato ditulis mengenai pemikirannya yang berbeza tahun dan waktu dan juga berbeza pemikiran. Sebagai contoh, Republic yang ditulis pada awal dia meningkat dewasa adalah mengenai seni sastra dan falsafah. Dan disebabkan itu, saya juga bersetuju bahawa Republic adalah satu karya ataupun satu buku yang agung yang paling dekat untuk kita mengenali Plato dari cara penulisannya. Ini kerana
Plato mempunyai sifat yang berani dan tegas dalam menyuarakan pendapat beliau. Dan di dalam buku ini, kita dapat melihat beliau juga berani memberikan inspirasi dari realiti kehidupan manusia pada zaman itu kepada pembaca untuk memahami tentang kehidupan masa lalu. Assalamualaikum dan hai, nama saya Nur Adrana Tira binti Muhammad Suzari. Saya akan teruskan dengan slide seterusnya, iaitu zahirkan kepakaran dan kemahiran beliau dalam satu bidang ilmu. Plato atau nama sebenarnya Aristotle, seorang yang amat berpengetahuan luas dalam pelbagai bidang, antaranya sains kemanusiaan, politik, kesenian, falsafah dan lain-lain. Walau bagaimanapun, saya akan menyentuh kepakaran dan kemahiran beliau dalam bidang falsafah. Plato merupakan ahli falsafah dari zaman Greek klasik atau Athens dan beliau dianggap sebagai pencetus idea atau nota kaki falsafah barat. Plato menegaskan bahawa falsafah meneliti hakikat yang mendasari sesuatu benda atau perkara di sebalik sifat luarannya, iaitu perkara sebenar yang menjadi asas dan intipati pembentukan sesuatu perkara. Seterusnya, beliau juga menyuarakan pendapatnya dengan tegas dan padat dengan fakta-fakta dan logik akal. Oleh sebab itu, segala pendapat-pendapat yang disampaikan oleh Plato masih digunakan sehingga ke hari ini. Terdapat pelbagai falsafah Plato, contohnya teori tentang manusia, idea dan pengetahuan dengan perumpamaan gua, dan juga teori seni. Tanggapan beliau terhadap seni sebagai peniruan di dalam karyanya yang berjudul Republik. Assalamualaikum, nama saya Nur Alia binti Sumhadi. Jadi saya ingin meneruskan dengan bahagian saya, iaitu pemikiran dan juga satu idea yang hebat. Plato mempunyai 4 pemikiran, iaitu pemikiran tentang manusia, tentang idea, tentang etika dan negara, idea dan politik. Jadi untuk manusia ini terdiri daripada roh dan juga badan. Ia adalah bersifat kekal dan abadi. Pemikiran ini adalah pemikiran daripada Pythagoras. Untuk pemikiran yang kedua adalah pemikiran tentang idea. Idea ini boleh dibahagikan kepada dua, iaitu objek fizikal dan sifat dunia yang tidak kekal dan tidak sempurna, dan juga sifat dunia idea yang kekal dan sempurna. Dia juga boleh didefinisikan sebagai pengetahuan dan juga akal untuk kita mendapatkan idea. Untuk pemikiran yang ketiga adalah pemikiran tentang etika. Etika adalah prinsip ataupun nilai-nilai murni yang diperlukan di dalam seseorang. Seperti akhlak juga diperlukan dalam kehidupan seseorang. Hal ini kerana untuk melangsungkan kesinambungan hidup, kita juga memerlukan sifat etika di dalam badan agar manusia dapat hidup secara hormat menghormati. So, untuk pemikiran yang keempat adalah pemikiran tentang pemikiran negara, ideal dan juga politik. Plato mendefinisikan sebagai pemerintah haruslah mementingkan pendapat rakyat dan juga kemahuan rakyat di situ, agar pemerintah ni dapat memenuhi segala kemahuan rakyat. Jadi berdasarkan empat pemikiran itu, terdapat satu pemikiran, iaitu pemikiran tentang etika. Etika ini mendefinisikan sebagai akhlak budi pekerti di mana rakyat itu akan hidup secara aman-aman di dalam negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Ustaz Muhammad Muhaizam. Nama diberi Nur Aina Akila binti Anwar dan saya akan menceritakan tentang jasa-jasa yang telah ditinggalkan oleh Plato. Plato dikenali sebagai seorang bangsawan. Oleh demikian, sistem pendidikan yang lengkap yang merupakan dari ajaran Plato adalah dari aspek ketatanegaraan pertama. Ianya disusun oleh Plato yang dikenali sebagai pengarang pertama di Yunani. Tujuan pendidikan menurut Plato adalah membentuk warga negara secara praktis. Menurut Plato, setiap manusia adalah ditugaskan untuk mengabdikan kepentingannya kepada kepentingan negara. Oleh itu, pendidikan haruslah diselenggarakan oleh negara dan ianya juga kepada negara. Dengan prinsip tersebut, Plato disebut sebagai pencipta pendidikan sosial. Jasa Plato dalam bidang pendidikan amatlah memberikan impak yang sangat positif. Ianya berpendapat bahawa kesulitan politik akan dapat diatasi apabila wujudnya keadilan. Oleh itu, keadilan akan mewujud apabila setiap orang melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Negara yang mempunyai tata susila yang berdasarkan keadilan, ianya akan memberikan impak yang sangat positif kepada seluruh negara.
Selain daripada itu, cita-cita pendidikan Plato yang telah diwujudkan memberikan impak yang sangat positif kepada ramai orang. Oleh itu, jasa Plato dari segi pendidikan yang sering diberi penekanan ialah Plato menyatakan bahawa manusia akan menggunakan sesuatu menurut kemampuan masing-masing. Dalam pendidikan moral pula, Plato berpendapat bahawa anak-anak telah dapat melakukan sesuatu perbuatan meskipun mereka belum sanggup untuk menyadarinya atau memahaminya, sehingga pendidikan yang terbentuk yang harus dimulai sejak kecil. Maka pendidikan tersebut akan menjadi suatu kebiasaan dan kemudian pengajarannya kepada anak-anak. Ini menyatakan bahawa ilmu Plato amat disegani pada waktu itu. Apa yang dapat disimpulkan ialah jasa Plato dalam bidang pendidikan telah membuka mata ramai pihak untuk menyedari betapa pentingnya pendidikan dalam kehidupan. Kesimpulannya, Plato yang merupakan tokoh barat terkenal berasal dari keluarga yang berketurunan bangsawan. Plato seorang yang mempunyai pengaruh yang amat besar dan beliau merupakan murid Sokrates yang taat dan bijak. Beliau mempunyai ilmu pengetahuan luas dalam pelbagai bidang yang menjadi kepakarannya. Seterusnya, Plato meninggalkan banyak karya dalam pelbagai bidang serta pelbagai idea dan pemikiran yang disampaikan oleh beliau. Dan segala jasa-jasa Plato tidak akan dilupakan, malah dapat dimanfaatkan. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih dan Assalamualaikum.